Susah betul nama leha ni. Orang datang jumpa saya, tuan-tuan. Ustaz, saya lah leha yang Ustaz cakap tu. Bila masa aku cakap kau, saya sebut umum nama leha. Nama yang saya sebut dalam ceramah, Pak Leman, Kak Leha, Kak Tipah, Kak Nak, Abang Bidin. Ini nama-nama glamour yang saya sebut. Tuan-tuan yang saya muliakan, tajuk kita hari ini ialah mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Kata Allah, wa in ta'udu ni'matallah la tuhsuha. Kalau kamu nak kira nikmat Allah, tak terkira banyaknya. Ceramah tak sampai 3 minit, air mineral sampai dah. Allah, tu nama dia nikmat, tuan-tuan. Baru 3 minit sampai dah. Allah, itu baru air mineral. Second round apa pula ni? Nikmat tu. Second round mungkin bunga telur ke apa kan. Allah Ta'ala kata, kalau kamu nak kira nikmat yang Allah Ta'ala bagi, tak terkira banyak. Maka bila kita sebut tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi, banyak pula orang komplain. Banyak pula orang komplain. Bila bagi air mineral percuma contoh dia. Dia tengok pula. Kecil. Lah, nampak. Tu perangai. Bukan orang sini lah ni, di Afrika ni. Sini okey, tak dapat pun tak apa. Di belakang tu kita punya makanan ke? Dah makan belum? Belum lagi? Selepas ni? Masya Allah. Nampak tu nikmat tu. Syukur pada Allah Ta'ala. Minum dapat, makanan dapat. Saya rasa tak cukup tu. Siapa yang duduk kat belakang, Alhamdulillah. Aku habis-habis ceramah, habis kopi dulu. Yang duduk depan ni masalah sikit. Yang nombor 2 ni, Allah silap dekat depan pula. Yang paling tenang sekali, VIP. Dah siap dah. Takkan dia orang tak sedia untuk aku. Itulah nikmat Tuhan. Tetapi kenapa ada orang cakap, nikmat apa Ustaz? Dia orang jamu saya makan. Saya tak makan. Tak boleh makan pun Ustaz. Kenapa? Saya penyakit diabetes. Makan malam tak boleh, doktor marah. Tambah pula besok nak jumpa doktor. Lagi saya tak makan Ustaz. Ustaz cakap nikmat Allah Ta'ala bagi pada saya banyak. Suami saya meninggal Ustaz. Anak 7 orang. Masya Allah. Ustaz kata Allah Ta'ala bagi nikmat pada saya. Ustaz tahu tak rumah saya banjir, nampak bumbung je. Di mana nikmatnya Ustaz? Ni dia persoalan dia. Ustaz cakap nikmat, datang belum 3 minit dah dapat air mineral. Saya dah 5 minit, dia orang tak datang lagi Ustaz, kata dia. Yang tu kaedahnya pun 2 orang, bawa tenang. Jadi dia faham bahawa nikmat itu ialah sesuatu yang menyeronokkan, yang mengenyangkan, yang melazatkan, yang memudahkan, yang membesarkan, yang menggembirakan. Kalau dia ingat bahawa nikmat itu pelbagai. Sakit itu pun nikmat bagi orang beriman. Saya, tuan-tuan pun tahu saya sakit. Sampai sekarang orang tanya saya, Ustaz sihat? Walaupun yang tanya tu lagi teruk dari saya. Tetap dia tanya, Ustaz sihat? Doktor tak tahu apa penyakit saya, Kak Leha. 15 doktor merawat saya. Dia orang tak tahu apa penyakit saya. Sampai ada satu doktor mencadangkan nama penyakit saya tu, nak bubuh nama saya. Wabak Kazim. Astaghfirullahalazim. Penyakit Al-Kazim nama dia. Tak payahlah doktor. Kalau buh masjid Ustaz Kazim, manis bunyi dia. Jambatan Ustaz Kazim, seronok dengar dia. Penyakit Ustaz Kazim, astaghfirullahalazim, tuan. Kenapa saya kata penyakit tu pun nikmat? Dihapuskan dosa saya. Orang yang penyakit ni, sakit ni, Allah hapus dosa. Tak kena nikmat tu. Tapi abang-abang, jangan cari penyakit. Pergi lebuh raya Pantai Timur. Diri tengah-tengah jalan. Bila pula lori balak nak lalu ni tadi.
Itu bodoh nama dia. Cari penyakit. Tapi kalau Allah bagi penyakit, abang-abang reda, akak-akak reda, hapus dosa kita. Bukankah menghapuskan dosa itu satu nikmat? Kerana benda yang akan disoal kepada kita, yang nak tolong kita dalam kubur nanti, ialah amalan kita. Kalau amalan kita penuh dengan dosa, susah tau. Tapi kalau dosa dah dihapuskan sebelum mati, Alhamdulillah. Alhamdulillah itulah nikmat. Allahu Akbar. Sebab tu Nabi suka kalau siapa-siapa yang meninggal ni boleh sakit dulu. Sebelum meninggal tu boleh sakit dulu. Sebab apa? Dia boleh minta maaf dengan orang. Dia boleh minta maaf. Aku ni sakit. Aku nak jumpa Kasim Selamat. Aku banyak buat salah pada Kasim Selamat. Bawakan aku Kasim Selamat. Ampunkan aku Kasim Selamat. Kenapa Allah jadikan kau manusia? Bukankah lebih baik kau menjadi haiwan? Alah Kasim. Dengan sebab kita sakit, kita tobat. Tobat sebab orang yang paling banyak sebut nama Allah ialah waktu kita sakit. Cuba tengok orang sakit. Nak bangun apa dia buat? Allah. Nak bangun. Sekali lagi nak duduk. Allah. Nampak tu? Sekali lagi nak tidur. Allah. Panjang pula tu. Allah. Isteri kata, amboi, waktu sihat tak pernah sebut nama Allah. Bila sakit, Allah panjang. Allah. Lagi panjang Allah dia, tuan-tuan. Udah kena beletir dengan orang rumah dia. Dengan sebab sakit, bukankah kita ingat pada Allah? Nikmat. Bukankah nikmat itu ialah ingat Allah? Ala bizikrillah tatma'inul qulub. Yang ketiga, bila kita sakit ni, kita boleh tulis dan kita boleh bagi wasiat. Aku rasa aku ni dah semput, malam-malam semput. Tak boleh nak menapah, dah 2-3 malam ni. Ambil kertas tulis. Wasiat. Yang ni kalau aku mati, duit aku wakaf pada masjid Filkrah. Lakai. Tak setu. Aku ada hutang dekat ketua peneroka Lakai. Aku ada hutang dengan dia belum bayar. Bayangkan tuan-tuan, kita ni tak sakit, tak ingat mati, tak ingat Allah, tup-tup mati. Hutang tak bayar, taubat tak sempat, macam. Bukan minta penyakit, tapi kalau Allah Ta'ala bagi penyakit, itu sebagai tanda Allah sayang pada kita. Stop. Benda-benda jahat, stop. Habis itu apa nak buat Ustaz? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kau balik pada Allah. Balik pada Allah tu nama dia taubat. Bukan maknanya bila sakit kita marah pada Tuhan. Lutut ni pun haram jadah betul. Dia marah pada lutut. Nak naik tangga tak boleh. Celaka benar lutut ni, ya Allah. Nampak. Padahal Allah nak bagi kaki tu elok sikit. Kadang-kadang kita ni jadi berabun, mata tak nampak, katarak. Malam-malam pakai spek hitam. Kau kita nak nampak dia jauh, nampak pula Ustaz Kazim, tuan-tuan. Malam-malam pakai spek. Pasal apa? Tak boleh kena cahaya. Baru buat operation, buang selaput. Kadang-kadang bila kita tak nampak, kita marah pada Allah. Ada orang, tuan-tuan, bila perut meragam, dah 5 kali ke tandas. Perut ni pun, masa inilah kau nak meragam pun. Sedangkan ada hikmah yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita di sebalik meragamnya perut. Tuan-tuan, Allah bagi saya sakit dan doktor nak cadangkan nama penyakit saya tu buh nama saya. Alhamdulillah. Sebab apa? Sekurang-kurangnya kalau berlaku pada orang lain penyakit macam penyakit saya, maka mereka akan refer ubat, cara rawatan yang pernah diberi kepada saya, kod boleh menyembuhkan penyakit orang lain pula. Alhamdulillah, kita menjadikan satu asbab untuk tolong orang lain. Masya Allah.
Saya dah kata dah tadi tuan-tuan, nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita ni sangat luas. Jangan kita kata bahawa makcik ni ustaz, sempat merasa suami 2 tahun ni ustaz. Lepas tu, suami meninggal. Sakit ke? Tak ada. Timpa buah kelapa sawit ustaz. Lah, ganas betul tu. Lori kelapa sawit bawa buah, dia naik motor jatuh ke debuk tadi ustaz, meninggal. 2 tahun makcik. Itu tak kahwin lain. Tak ada siapa minta. Sudah tuan-tuan. Kalau ada nak juga kata dia. Makcik, habis tu makcik rasa macam mana? Makcik membesarkan anak seorang makcik. Sekarang umur dia dah 36 tahun ustaz. Itulah anak makcik pengarang jantung satu-satunya waris daripada arwah suami. Alhamdulillah. Habis tu, makcik sunyi lah, makcik sedih lah, apalah. Makcik bersyukur. Bila makcik tidak ada suami, bersyukur. Makcik bukan isteri yang derhaka pada suami. Berapa banyak orang hari ni yang ada suami, tak hormat pada suami dia. Tak hormat. Leha. Apa? Leha. Kemudian minta doa, ya Allah, masukkanlah aku dalam syurga. Syurga kau cakap? Kau tengking lelaki kau. Berapa ramai yang keluar rumah tanpa izin suami. Balik-balik suami pada ladang. Mana pula si Leha ni? Bukan Leha sini kan? Ni Leha di Afrika ni. Susah betul nama Leha ni. Orang datang jumpa saya tuan-tuan. Ustaz, saya lah Leha yang Ustaz cakap tu. Bila masa aku cakap kau? Saya sebut umum nama Leha. Nama yang saya sebut dalam ceramah, Pak Leman, Kak Leha, Kak Tipah, Kak Nap, Abang Bidin. Ini nama-nama glamour yang saya sebut. Sebab saya hidup dengan dia orang ni lama. Jiran saya dulu nama Kak Leha. Saya panggil dia Kak Ha. Ada jiran saya, kawan saya nama Nap, meninggal pun. Jadi saya ni rapat dengan dia orang. Yang hidup Pak Leman. Saya hidup lagi, 78 umur sekarang ni. Jadi tuan-tuan, nama-nama ni lah yang saya sebutkan dalam ceramah. Kebetulan yang datang tu pula nama Leha. Ustaz tu kenal aku. Bila masa aku kenal? Kebetulan nama sama. Harap faham ya? Rupanya keluar pada rumah tanpa izin suami. Petang dekat maghrib baru balik. Mana kamu? Abang sampai pukul 3, rumah kamu tak ada. Keluar kejap. Bukannya pergi mana? Pergi ke mana? Dia pergi rumah ketipah. Dia nak menikah anak dia. Pergi buat bunga telur lah. Berdosa kak. Apa yang berdosanya? Macam tak nak pergi rumah tipah tu. Tak siapa nak ngorak kita, nak ngorak orang dah. Bukan masalah ngorak kak. Keluar daripada rumah tanpa izin suami tak boleh. Atau dia boleh. Dia cari rezeki kau, suami kita. Kalau suami kena minta izin isteri mampu. Leha, izinkan abang cuk kelapa sawit. Silakan abang. Dia kerja, dia ketua keluarga. Hak kita ni di bawah tanggungan dia. Keselamatan kita, pendidikan kita, kebajikan kita orang perempuan di bawah apa? Di bawah tanggungjawab si lelaki, si suami. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Jadi akak tak ada suami. Alhamdulillah. Sekurang-kurangnya akak tidak ada dosa dengan suami akak. Syukur pada Allah. Bila akak tak ada suami pun alhamdulillah ustaz, syukur ustaz. Kenapa? Sekurang-kurangnya kita tidaklah menjadi seorang isteri yang didera jiwa dan raga. Akak-akak ingat yang ada suami ni bahagia. Ada yang datang jumpa saya mata lebam. Ni lebam. Suami tumbuk ke siapa tumbuk? Suami. Sejak bila yang tumbuk? Sejak awal kahwin ustaz. Kalau dia marah, dia tumbuk, dia sepak, dia terhajang. Saya dah tak tahan ustaz.
Saya tak tahan. Akak pergi hospital, report doktor, buat check up. Kemudian report polis, kemudian pergi mahkamah, minta cerai. Saya tak nak cerai, Ustaz. Saya tak nak cerai. Kalau gitu kak sabarlah. Sabar Saya tak sabar dah, Ustaz. Kalau gitu kak pergi ke balai polis, buat report suami pukul. Kemudian pergi jabat agama minta cerai. Saya tak nak cerai, Ustaz. Kalau gitu kak sabar. Saya tak lagi, aku hilang sabar saat lagi ni. Pergilah minta cerai, berlambak lagi jantan lain. Dia cari suami lain. Dia tunggunya panah baran tu buat apa? Habis cerai 3 kali suci, dia menikah lain. Kalau boleh cari yang tak ada tangan. Selesai masalah. Tak ada pukul-pukul lah. Macam mana suami baru ni alhamdulillah lah, tak ada pukul dah. Elok lah, tangan dua-dua tak ada. Pergi mana tangan laki kamu? Dia dulu meniaga air tebu. Oh, mesin-mesin tebu dengan tangan. Mesin sekali. Akak tak ada suami yang dera akak. Tak ada suami yang pukul akak. Terima kasih ya Allah. Mudah-mudahan engkau bagilah suami baru dalam syurga ya Allah. Dah, selesai masalah. Habis itu Ustaz, yang kami ni ada suami tak baik kau? Lagi baik mak ngah. Oi. Mak ngah masak ke suami dapat pahala. Mak ngah layan suami dapat pahala. Mak ngah dengar cakap dia dapat pahala. Mak ngah genggam tangan suami pun dapat pahala. Balik saat lagi, genggam tangan suami, balik. Sampai ke rumah baru teringat, abang motor tertinggal, patah balik. Terlupa, seronok pegang tangan, motor tinggal kat depan tu. Sebab tak hilang. Tuan-tuan yang saya hormati, di sebalik sesuatu benda, ada rahmat, ada hikmah, ada nikmat. Macam mana tuan-tuan nak pujuk hati tuan-tuan supaya mensyukuri nikmat-nikmat itu? Sebab hari ni kita faham nikmat tu dapat gaji. Nikmat tu dapat sihat. Nikmat tu dapat macam-macam benda. Tak. Kadang-kadang apa yang kita dapat ini ialah ujian daripada Allah. Sekarang ada negeri-negeri, kawasan dia dilanda banjir sekarang. Sejak semalam, sejak kemarin, orang duduk WhatsApp, duduk Telegram saya. Minta bantuan, minta bantuan, minta bantuan. Tu tak jadi YB tu. Kalau saya jadi YB, tuan-tuan, wahara lagi lah. Itu jadi YB tak jadi tu. YB yang tak jadi. Bayangkan tuan. Kalau jadi jenuh tuan. Saya duduk tengok dalam sidang parlimen tu, amboi. Wahara betul. Kalau lah saya masuk sekali, tuan-tuan, boleh bayang. Ustaz Kasim tu nampak tuan. Jenuh bertepik, bertampur dengan speaker. Duduk yang berhormat. Duduk yang berhormat. Yang berhormat. Duduk yang berhormat. Mau sikit jantung speaker tu tuan-tuan. Jadi biarlah saya dengan tuan-tuan. Biar yang arif dalam politik yang berhormat Tuan Nur Azmi kita, biar dia politik. Saya ni ceramah sudah. Apa yang Allah Ta'ala bagi pada kita, baik buruk ke, baik tak baik pada kita ke, baik yang baik ke, semua baik. Sebab apa Ustaz? Sebab Allah Maha Baik. Apa dalil dia Allah Maha Baik? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah, lagi Maha Mengasihani. Mengasihani itu kan baik. Baik apanya Ustaz? Allah Ta'ala jadikan ular. Dia patuknya anak saya Ustaz. Baik apa Ustaz? Allah jadikan rimau. Dia terekamnya suami saya Ustaz. Masya Allah. Dia faham baik ini semua baik belakang. Setiap satu benda yang Allah Ta'ala jadikan ada manfaat. Walaupun dia babi sekalipun. Tuan-tuan duk tengok babi. Walaupun dia babi, walaupun dia anjing, ada manfaat dia. Nu yang di Batang Kali, nu tanah runtuh. Tengah duk camping apa semua, tanah mai hempap mereka lah, ya Allah. Yang tolong cari orang yang terkambus tu siapa? Tak anjing. 4-5 ekor madung sampai naik letih tu. Letih kewan punya anjing tu. Dia memang mughallazah.
Dia memang najis mughallazah. Tetapi dalam Islam, hang nak bela dia untuk jaga rumah, silakan. Kamu nak bela dia, nak jaga kebun, silakan. Kamu nak ambil dia supaya cari dadah, cari benda yang merosakkan, yang di airport lah, apa benda tu, tangkap penagih dadah, silakan. Cari bom. Hari ni mereka digunakan untuk menghidu bom. Ni yang terbaru kita tengok mereka hidu mayat. Dia hidu mayat, ekor dia gede. Kemudian dia duduk kai. Makna dia jumpa. Dia jumpa tu. Ada guna dia. Pegang dia saja. Pi makan dia tak boleh. Air liur dia mughallazah, apa semua mughallazah. Tapi manfaat dia. Ada manfaat dia. Bukan tak ada manfaat. Islam bagi. Cuma dia bukan binatang kesayangan. Macam kucing. Kucing boleh kita buat tidur. Kucing boleh duduk dalam rumah, duduk berjalan dalam rumah. Tapi binatang tu duduk di luar rumah. Pasal dia najis. Serupalah dengan balik bayar, babi. Adakah manfaat dia, Ustaz? Ada. Abu nak maki orang. Kalau lah tak ada babi, nak maki ngapa? Tak apa nak meriah. Lembu betul. Tak meriah, tuan-tuan. Kalau kita nak maki orang dengan binatang lain, keldai betul. Tak seronok. Babi tu sedap lagi. Babi. Kembung bibir ni. Babi. Dia bukan untuk dimaki. Maki-maki Tuhan tak bagi. Tapi ada manfaat dia. Apa manfaat dia, Ustaz? Dijadikan sebagai perbandingan. Dijadikan sebagai kiasan. Jangan macam babi. Berak, mandi, main lumpur, makan taik dia sendiri. Jangan jadi macam babi. Beranak banyak, bela tak pandai. Jangan jadi macam babi. Bini sendiri pun pergi kongsi dengan orang lain. Tak ada jealous. Itu binatang yang nama dia babi. Ayam bagus lagi. Ayam bapak lagi bagus. Dia mengorak satu ayam betina. Piwit, gatal orang tua ni. Jalan, tengok depan tu, jalan. Tiba-tiba, mai jantan bapak lain pula. Ayam bapak lain mengorak ayam betina tu. Mai. Oh, kamu nak sailang aku punya, ha? Ni makwu aku, ha? Lawan tu, tuan-tuan. Dua ayam bapak tu lawan. Pasal apa? Dia nak pertahankan ayam betina dia. Itu ayam. Babi tak. Babi, itu makwa dia. Tiba-tiba datang pula babi jantan yang lain. Hei kawan-kawan, marilah. Kita buat kenduri ramai-ramai. Buat kenduri, tuan-tuan. Itulah babi, sikap, sifat yang ada pada babi. Maka babi ni najis. Jangan ada perangai dia. Jadi ada kegunaan yang Allah Ta'ala bagi bukan untuk dimakan. Dia dijadikan untuk perhiasan. Apa nama dia? Pokok bunga. Ni nampak ada bunga kertas ni. Tak ada siapa yang telan pokok ni. Ada pokok tak cantik. Tapi buah dia, Allah menyedapkan kita makan, mengenyangkan kita makan. Ada pokok cantik pun tidak, buah pun tidak. Tetapi menghasilkan oksigen untuk kita sedut udara. Tuan-tuan bayangkan, sebatang pokok itu, dia menghasilkan udara yang cukup untuk dihidu oleh kita puluhan ribu manusia. Pokok saja. Apa faedah pokok ni? Buah tidak, apa pun tidak. Lah. Tak cantik langsung. Nama dia apa? Kelapa sawit. Berduri. Dah lah pelepah dia. Amboi. Berduri pula. Saya suka ambil pelepah kelapa sawit tu. Saya ambil duri dia. Duri dia tepi kecil tu. Patahkan dia. Kemudian tulis dekat pelepah. Yang tu 20 biji. Yang ni 35 biji. Saya kan anak peneroka Felda. Lepas cok kelapa sawit,
Bawa kelapa sawit tu pikul, letak dekat platform. Letak dekat platform. Nak tulis kelapa sawit dekat platform tu. Ambil apa? Ambil duri tu dia tulis kat pelepah. Oh, ni kenangan masa buat kelapa sawit dulu. Saya, tuan-tuan, kerja apa yang saya tak buat? Apa benda saya tak buat? Meracun. Saya buat. Terus duduk bohong dengan saya. Saya ambil upah meracun kelapa sawit. Baja. Warna apa tu baja? Warna oren. Ingat sampai sekarang. Dulu punya bodoh, tuan-tuan. Baca racun. Tak pakai apa. Main dengan tangan. Tak reti zaman dulu-dulu, tuan-tuan. Tak ada krosos. Main meracun. Buat. Yang saya tak buat, loading atas lori. Yang tu saya tak larat. Kena buah kelapa sawit besar talam tu. Gemuk pula tu. Nak angkat dia kena, seksa nak angkat tu. Kena pacak. Masa tu saya maki banyak. Platform di atas, buah di bawah. Pikul naik di atas. Tak naik di atas, pegawai Felda mecek. Lagi 2 tapak nak sampai di atas, tergelincir. Jatuh pula. Golek gede. Haram jadak sungguh. Oh, dulu punya seksa. Bila dah keluar daripada Felda, saya buat ladang kebun saya. Belajar bawa traktor. Bajak tanah dengan traktor. Gongrang. Pergi ambil pula baja tek lembu pula. Baja tek ayam pula. Nak tanam sayur ni. Sebab tu akak-akak yang mana beli sayur, basuh dulu. Jangan terus masuk dalam peti air. Ni duduk bungkus-bungkus, buh dalam peti air. Bawah tu pula, koktel. Koktel tak habis malam. Atas sayur, dengan akar-akar sekali. Bawah tu pula, bubur yang tak habis malam. Tutup buka. Serebuk tanah tu masuk dalam koktel. Tu yang jadi keracunan tu. Nah, akak-akak nah, basuh dulu sayur, basuh dulu buah, buah dalam penapis elok-elok, dah kering, masuk dalam peti ais. Jangan main sumbat saja dalam peti ais. Nah, selagi boleh masuk. Seronok depan ambil gambar, buat lapis. Dah. Macam-macam cabaran, tuan. Orang ambil gambar lah, orang edar air lah. Lepas ni apa pula, tuan-tuan? Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Bagaimana kita nak jadikan semua benda yang kita dapat ni nikmat? Nombor 1. Kita kena ingat bahawa Allah Maha Baik. Allah Maha Baik. Kalau tuan-tuan ingat Allah tidak baik, sebab itulah tuan-tuan hanya ingat nikmat. Tuan-tuan tak ingat kepada bala. Tuan-tuan lupa kepada kesusahan. Kita kata kesusahan ni tak elok, ni tak elok. Kita hanya ingat nikmat ni benda elok. Dapat anak yang comel, dapat anak yang sihat, dapat anak yang pandai, dapat anak yang cerdik, boleh masuk MRSM. Alhamdulillah, nikmat. Habis tu anak yang tak lepas PMR. Anak yang tak lulus SPM. Tak menjadi. Abang-abang semua universiti. Dia lah. SPM bodoh. Tak tahu. Orang lain jawab soalan 1.5 jam. Dia 1/2 minit dah keluar. Tak tahu budak tu. Yang abang dia di mana sekarang? Abang dia di Sabah, lawyer. Oh. Yang kakak dia di Kuala Lumpur, engineer. Oh. Yang atas pada dia, atas dia cikgu, ada di Johor. Oh, teacher lah, teacher. Oh. Adik dia Tepin, Kilang Guya. Cuba tengok, tuan-tuan. Semua ya, engineer, teacher, lawyer, Guya. Anak dia yang nombor 4 tak berjaya. Sebab apa tak berjaya? Sebab duduk di fikrah.
Sekarang pendapatan abang okey lah. Alhamdulillah Ustaz, fikrah lah. Alhamdulillah lah, 4-5 ribu tu boleh lah. Alhamdulillah lah. Tapi abang larat lagi buat ladang. Mana larat? Anak saya nombor 4 tu lah yang buat. Tadi abang kata anak abang tak berjaya. Memanglah SPM bodoh. Tak lepas pun. Agak-agak kalau dia lepas, dia masuk universiti. Agak-agak sekarang dia di year apa pula? Apa pula year dia? Engineer seorang, teacher seorang, lawyer seorang, goye seorang. Dia agak-agak jadi apa? Tak ada siapa nak buat ladang abang. Tapi Allah Ta'ala maha baik. Dia bagi nikmat. Satu anak yang pelajaran dia tak apa boleh pi, tetapi dia duduk dengan kita. Dialah yang jaga kita. Sakit, dia hantar hospital. Ladang, dia uruskan. Kita nak pergi ke Kuantan, Pahang, pergi cuti, dia bawa. Kita nak pergi Seremban, dia bawa. Kita nak pergi Putrajaya, dia bawa. Hari tu kita balik umrah. Siapa teman? Anak itulah teman. Suami kita masuk hospital 10 hari. Siapa neman? Dia yang teman. Suami kita pergi ambil ubat tiap-tiap hari dekat hospital di Seremban tu. Seminggu 3 kali cuci darah. Siapa driver kereta? Dia yang buat. Tapi kita tak nampak itu nikmat. Kita nampak tu. Hak lawyer tu. Yang teacher ni yang kita nampak. Betul, yang tu pun nikmat. Tapi yang ni pun nikmat juga. Kalaulah yang ni pun cemerlang, dia tinggal. Tinggal kita berdua. Ada hikmah makcik oi. Di sebalik sebab tu jangan duk hina orang. Kita kadang-kadang hina orang. Anak dia yang tu, yang bongsu tu ni je. Jenis muka serupa tu. Ni yang OKU yang ialah OKU yang muka sama tu. Tak tahulah kata kan. Tak keturunan dia ke apa ke tak tahulah. Datang mak pula. Ya Allah, anak kamu. Ya Allah. Itulah mak cakap, tua-tua jangan mengandung. Dah nak jadi mak oi. Kalau boleh 40 tu stop dah. 45 stop. Kamu 50 mengandung. Ini nampak anak ni ha. Oi, mak metua garam no. Pasal apa? Dapat anak sindrom muka sama. Cacat, OKU, sindrom Down, macam-macam sindrom sekarang ni. Pasal apa dia anggap itu bukan nikmat? Anak tu bukan nikmat. Sebab dia kata, nanti siapa nak uruskan dia? Nak mandikan dia, nak ajar dia. Kadang-kadang sampai kamu tua, budak ni masih kena mandi lagi. Walaupun dia dah besar. Mak, ini anak syurga, mak. Dia tak ada dosa. Dia tak wajib buat benda-benda yang diwajibkan pada kita. Sebab dia tidak taklif. Otak dia tak sempurna. Badan dia tak sempurna. Dia ni syurga, mak. Bila saya sebagai mak bela anak syurga, mudah-mudahan saya dapat syurga, mak. Allah nak bagi saya syurga melalui anak macam ni. Buat apa saya nak marah pada dia, mak? Saya tak salah. Dan dia pun tak salah. Allah nak bagi syurga. Allah bagi susahlah sikit dalam dunia. Tapi Allah bagi senang dalam syurga, mak. Tak apalah, aku nak balik dah. Ustazah ceramah pula, kata dia. Ni payah kita ni, tuan-tuan. Kalaulah kita betul-betul ingat Allah ni maha baik, kita takkan komplain apa-apa yang Allah Ta'ala bagi. Dan kita tidak akan komplain kalau kita tak dapat apa yang kita minta. Ada yang berdoa. Saya berdoa berpuluh tahun Ustaz minta anak. Seorang pun Allah tak bagi. Saya berdoa Ustaz. Saya doa tiap-tiap hari nak anak, ya Allah, mudahkanlah aku bagi anak, ya Allah, anak, ya Allah, anak, ya Allah. Satu pun Allah tak bagi. Begitu? Jiran saya Ustaz tak kahwin pun tiap-tiap tahun beranak. Atau kau nak jadi macam dia? Gila. Gila lah.
Saya tak kata pada perempuan tu mengandung tu gila. Sebab memang dia gila. Yang saya kata gila, yang rogol orang gila. Tuan-tuan pernah dengar tak? Orang gila perempuan duduk berjalan mengandung. Tak mandi, duduk jalan, duduk tengok orang. Gila. Tengok-tengok mengandung. Saya jumpa. Tak siapa balon dia. Jahat betul lah tuan-tuan. Kesian makcik tu. Dan ada orang ambil anak dia belah. Elok pula mengandung pula tu depan tu ni. Ni selera jenis apa ni tuan? Bila saya dah tua macam ni, saya jumpa macam-macam. Saya tak heran ada orang yang rogol orang gila. Selera lain macam. Sebab ada juga orang jantan yang rogol orang jantan. Siap nikah lagi. Lagi gila. Sekarang ni kat anak boy, orang jantan nikah dengan orang jantan. Loh, siap bangga lagi. Sarung cincin lagi. Oh my God. Kalau kita boleh terajang tuan-tuan. Harap-harap benda tu tak berlaku lah di Malaysia ni. Negara-negara lain dah iktiraf laki-laki kahwin laki-laki. Sedangkan dalam syurga Allah hanya menciptakan Adam dan Hawa. Pondan tak ada. Sebab ada pondan kata, terimalah kami. Kami juga sebahagian dari masyarakat. Terimalah kami. Kami tidak pernah minta dijadikan sebegini. Terimalah kita orang. Allah cuma jadikan Adam dan mana pernah Adam, Hawa dan pondan. Mana ada tuan? Awak yang menjadikan diri awak tu pondan. Awak yang menjadikan diri awak tu jantan. Nama dia pengkit. Kalau awak bersyukur yang awak tu lelaki dan awak tu adalah perempuan, selesai masalah. Dia tak akan ubah satu-satu ciptaan yang Allah Ta'ala bagi pada dia. Tuan-tuan yang saya muliakan. Nombor 2. Nombor 1 saya kata tadi, bagaimana kita nak terima sesuatu benda yang nikmat yang Allah Ta'ala bagi. Nombor 1, kita kena ingat Allah Ta'ala tu maha baik. La yukallifu nafsan illa wus'aha. Allah tak akan membebankan kita, melainkan mengikut keupayaan kita. Saya mula dapat penyakit misteri ni tuan-tuan tahun 1997. Saya mula ceramah tahun 1990. Tahun 90 saya dah mula berceramah. Sekarang dah genap 32 tahun saya ceramah. Tua dah. Dah boleh masuk skim pencen dah. Agak-agak bila nak pencen Ustaz Kazim ni. Dari ceramah masjid, surau, dewan, akhirnya ceramah di TV, dalam kaset, dalam CD, sekarang dalam YouTube, Facebook, TikTok. 32 tahun. Saya ni dah kategori warga emas dah. Sakit bermula tahun 1997. Sampai bila? Sampai sekarang. Macam-macam benda yang saya jumpa. Operate, masuk yang kelima dah. Yang kelima dah saya operate tuan-tuan. Jantung, perut, usus, 5 kali. Allah Ta'ala bagi kat saya. Saya tak boleh kencing hari tu 30 hari. Sebulan. Allahu Akbar. Sakit, berguling-guling. Mula-mula dia kencing kerap. Sehari 30-40 kali. Sat-sat kencing. Kalau kencing tu sat-sat. Masuk hospital, mak ngah. Oi. Satu malam saya kencing 30 kali. Lalah turun pada katil, duduk menyandar kat dinding dalam buat saya tu. Dalam dinding tandas, duduk menyandar dekat pintu tu. Nurse bagi dekat saya mangkuk kencing tu.
Saya malu nak kencing. Dia bagi teko tu. Ustaz, kencing sini ya. Ah, kalau saya kencing dalam bilik air boleh tak? Boleh. Tapi ustaz kencing kerap, letihlah naik turun. Tak apa, janji kencing tu malu. Satgi nurse mai angkat pergi buang pula, malu saya. Nurse pula lawa, tak mau. Control handsome nama dia. Lah tuan-tuan, tak larat lah. Tak ada stok nak kencing lah. Nak kencing tapi tak keluar. Menggelepar saya. Saya tarik tali tu, nurse datang. Kenapa ustaz? Aku sakit, tak boleh kencing. Doktor datang, bubuh air garam. Masuk air sini, bubuh air garam. Lagi sakit, pukul 4:30. Saya panggil lagi sekali. Apalah, doktor apa buat ni? Aku sakit, mainlah cepat. 4 pagi, tuan-tuan. Datang doktor tu. Dia tebuk di perut saya ni, keluar air bohlam, wayar bohlam plastik. Baru lega. Apa benda lah penyakit aku ni, ya Allah, subhanallah. Besok masuk MRI. Masuk MRI lah. Kat dalam terowong. Sempit terowong ni, kecil. Hidung dengan hujung sejengkal. Dia tanya kat saya, nak zikir ke, nak baca Quran ke, lagu Pok Ye. 45 minit. Dia kata tak lama, 45 minit sampai sejam. Jadi duduk dalam tu, dia pun pasang, kalau kita nak lagu Pok Ye lah, tontang. Oh, Mas Ayu, tontang. Bunyi dia, tontang. Macam orang duduk menukang. Saya kata, orang main baca Quran lah. Boleh saya hafal Quran dalam tu, ngulang Quran. Masuk tuan-tuan. Ingat nak mati duduk dalam keranda. Insapnya, ya Allah, bila lah nak habis, sempitnya, akak-akak kalau ada anak yang nakal-nakal tu, hantar je hospital. Masuk MRI, bayar 1,600. Biar ada serik dalam tu. Duduk di luar ni kamu tak bersyukur. Naik motor race. Duduk di luar ni kamu tak bersyukur. Kerja tidur je malas. Berhantar dia dalam MRI punya mesin tu. Baru tahu. Dia potong badan saya tu. Tontang. Okey, Datuk. Dah selesai ya. Alhamdulillah. Selesai. Sekejap, Datuk ya. Sekejap. Sudah. Mula-mula sekejap tu dia cepat. Sekejap. Dia tengok komputer dia. Tak clear lah, Datuk. Tak nampak, I say, man. So, kita buat lagi sekali. Sudah, tuan-tuan. 45 minit pula. Allah. Belasah masuk balik. 1 jam setengah dalam tu. Doktor datang. Encik Ustaz. Ya. Kita sudah buat itu MRI dengan CT scan X-ray. Sekarang di bahagian ini dia ada macam putih. Nampak itu putih. Jadi kita tak tahu ini apa benda. Mungkin something like cancer. Jadi ini So, apa cadangan doktor? Kita sudah meeting. Jadi, kita kena keluarkan dia lah. Mungkin dia berbahaya. Jadi, so, nak operate lah. Kita tak operate lah sebab dia punya ada risiko. Sekarang kita akan tarik dia keluar. Macam mana tu? Kita akan tarik dia daripada saluran kencing. Sudah. Elok pula saya pegang mikrofon ni, tuan-tuan. Tuan-tuan boleh bayang tak wayar tu akan masuk daripada saluran kencing, tarik, berat buat keluar. Yang sebut tu orang perempuan, hak laki-laki diam, tuan-tuan. Nyilunya, YB oi.
Dengar pun dah nyilu dah seriau, kata orang belah-belah utara nu seriau. Bayangkan yang menanggung. Tuan-tuan dengar dia pun seriau. Kabelnya besar mana? 2 hari selepas operation tu, baru doktor tu datang. Saya duk tunggu dia ni. Bila nak datang doktor bagi report? Macam mana doktor? Kita sudah buat lah. Tapi kita bila kita mau angkat, ambil itu, tarik keluar, dia makin lari naik atas. Dia pergi ke mana? Jadi kita takut dia ada risiko lagi tinggi kita keluar. So benda tu masih ada lah. Masih ada lagi. So apa cadangan doktor? Kita sudah meeting, kita akan buat second round lah. Saya tak mau doktor. Hak ni pun seksa apa lama ni. Sakit tuan-tuan. Sebulan saya tak kencing ni. Duk pakai beg. Lepas tu kena berlatih kencing pula. Nak betulkan balik tu. Pegang sana, pegang sini, ni berdarah, tak tahu nak apa tuan. Nak tahan bagi keluar. Oi. Tapi saya ceramah macam biasa, orang tak tahu. Dalam jubah masa tu saya pakai jubah. Sekarang pakai baju ni. Dalam tu pek kencing ada. Orang bukan tahu. Jadi berhati-hatilah dengan pakai jubah. Tak apa dalam dia kita pun tak tahu tuan. Minta maaf Tuan Imam, saya ngusik Tuan Imam. Sakit ke saya? Sakit. Macam mana Ustaz nak ajak supaya Ustaz reda dengan sakit Ustaz? Ada orang lain lebih sakit daripada saya. Dah. Sebab tu abang-abang bersyukurlah boleh kencing. Bayangkan orang tak boleh kencing. Syukurlah. Orang lain lagi teruk daripada saya. Dia ada pokok. Rumah dia pokok. Dia buat buaian dengan tali ropia. Buat buaian, sulam-sulam, buat buaian. Jadi petang-petang pukul 2, 3, tengah panas-panas tidur. Isteri dia datang. Bawa cutter tu. Kap dia potong. Lagi dahsyat. Saya baru operate, ada lagi. Yang dia pula tengah duk tidur, suami dia, isteri dia gunting anunya. Sebab menikah lagi seorang. Dia marah dekat suami dia, dia potong. Padan, dua-dua tak dapat. Lagi ganas tuan-tuan. Buang satu hal, campak pula satu hal. Bawa ke hospital, doktor cakap, pergi cari cepat, kita nak sambung. Tak jumpa tuan-tuan. Orang kampung gini suluh. Udah tak ada mak, oi, nasib kamu mak, kata dia. Lagi teruk. Nombor 2, saya nak ajak pada tuan-tuan, kalau kita dapat nikmat atau apa benda pun, yang kita punya tak ada apa-apa, orang lain lagi dahsyat daripada kita. Akhirnya, kita reda dengan apa yang kita dapat. Tuan-tuan nampak kereta yang parking di luar. Begini jalan keluar. Kereta apa awak pakai? Mercedes. Yang lain Proton, Iswara, Kanch. Kita Mers. Yang lain Kanch. Chill. Melompat-lompat. Kita pun begini. Sabar bang. Kereta kita tu bang, biasa bang. Ada orang lain kereta dia harga 6 juta bang. 6 juta? Ya bang. Ada kereta bang paling mahal dalam dunia bang. Buat pada emas. Buat pada emas. Dalam dia subhanallah, Masya Allah tuan-tuan. Saya pergi ceramah satu rumah orang kaya. Dia ambil saya, dia bagi saya duduk kat hotel. Dia bagi saya duduk kat hotel, saya pun janji pukul 8. Dia datanglah nak pergi ceramah di rumah dia. Untuk anak beranak dia.
Saya pun naik kereta. Tak pernah naik kereta. Kita habis-habis kuat naik kereta, vampire je. Saya pun naik duk tengok kereta apa ni, Datuk. Ah, dia gelak dulu. Kereta ni Alhamdulillah lah Ustaz. Di Malaysia ada 2 je Ustaz. Oh. Oi. Berapa juta? Jangan tanya berapa ribu, malu. Berapa juta? Murah je Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. 2 biji je dalam Malaysia tuan-tuan. Oh, satu Datuk pakai. Datuk saya pakailah. Satu lagi. Isteri saya pakai. La ilaha illallah tuan-tuan, kayanya. Biasalah ada kereta tu tuan-tuan. Tengah tayar pancit, sadar tepi jalan. Sekali tu saya ceramah di Kelantan. Pukul 3 petang, saya di Radio Perak. Habis pukul 5, siaran langsung. Setiap hari Khamis. Dia telefon, Ustaz Kazim, ya. Saya nak bawa Ustaz ke Kelantan hari Khamis, malam, maghrib. Oh, tak boleh lah, Tuan. Saya ada live dekat Radio Perak, rancangan saya. Kalau Ipoh nak Kelantan, tak sempat 2 jam. Tak sempat, minta maaf, Tuan. Bagi tarikh lain, Tuan. Saya nak hari Khamis malam tu juga. Sudah dia ni. Saya penuh, Tuan. Tak dapat. Tak apa, saya ambil. Saya kalau nak pergi ke Subang, nak patah balik ke Kota Baru, jauh, Tuan. Saya ambil, Ustaz. Saya pakai jet. Kalau jet sempat, boleh. Boleh terus, tuan-tuan. Mengada-ngada betul, tuan. Itulah kali pertama saya ceramah naik jet. Daripada Ipoh bawa pergi ke Kota Baru. Yang bawanya orang putih. 2 orang, Mak Saleh. Pramugari seorang. Saya bawa beg bodoh, beg plastik, naik terbang. Orang kampung. Sampai dekat kaki beg terbang tu, pilot dia. Anas Dias, sir. Okay. Let me bring your bag, sir. No. Thank you. Oh, dia kata dia nak bawa juga bag. Saya kata ambil. Bila lagi orang putih nak bawa bag aku? Bawa. Begini saya masuk, tuan-tuan. 80 juta harga jet dia. Kami naik 4-5 orang. Saya dengan PA saya begini. Pramugari datang. Ustaz nak makan apa? Apa kita ada? Kita ada bihun, nasi lemak. Okeylah. Ambil nasi lemak pun okey. Dia pun hidang kat saya. Kita pun nak makan. Dia datang balik. Ustaz, kita dah nak landing ya? Aku belum makan lagi weh. Tak sampai setengah jam. Sampai dah. Yang kamu kata hidang. Siapa? Kita duk saja lah. Tak sempat setengah jam sampai dah jet, tuan-tuan. Yang kita rasa kita ada kereta berjuta tadi kaya dah. Hamba Allah ni ada jet. Lagi kaya pula dah. Saya pergi ceramah di Kuala Lumpur. Naik kereta. Masa tu saya pakai kereta Proton Wira. Kita biasa naik Wira pas ke Johor. Dia pun ambil saya dekat mana pejabat apa, lupa. Pergi ceramah satu orang kaya pula dah. Dia tanya agak saya, sekolah Ustaz ada tempat untuk landing helikopter? Helipad ada? Ada. Padang ada depan sekolah. Mai singgah. Secadang nak melawat sekolah Ustaz ni. Naik helikopter. Boleh Saya ingatkan dia cuma ada sebuah helikopter. Rupa-rupanya jet dia ada, kapal terbang besar dia ada, helikopter dia ada, berpuluh-puluh buah. Hak ni lagi kaya pula dah, tuan. Kaya raya, tuan-tuan. Orang Melayu nombor berapa kaya di Malaysia saya tak tahu. Kalau saya sebut nama dia, mesti tuan-tuan kenal. Kapal terbang besar pun ada, kapal terbang kecil pun ada, helikopter duk angkut orang minyak pun ada. Saya pergi bercuti di satu tempat, saya tengok helikopter dia besar gedabak tu ada. 2 biji. Saya tanya kat budak hotel tu siapa punya heli tu? Tu Tan Sri punya. Mai cuti naik helikopter mak ngah. Kita ni mampu beli helikopter mainan je. Sekali tolak pusing kipas. Bagi kat cucu. Dia orang ada berpuluh-puluh buah. Sebab
itu tuan-tuan, bila kita nak mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala bagi, jangan tengok orang yang lebih daripada kita. Tengok orang yang tak ada, barulah kita rasa nikmat apa yang kita dapat. Allah Ta'ala bagi dekat kita motor, Modernas. Alhamdulillah. Orang lain bersikal je. Saya ingat dulu tuan-tuan, bapa saya jadi peneroka Felda, pergi ke ladang sawit, naik bersikal. Sedih tuan-tuan, saya ingat bapa tiri saya. Bapa saya mati tahun 73, mak saya kahwin baru tahun 77, tahun 81 masuk Felda. Orang susah. Naik daripada rumah Felda tu, rumah peneroka tu, pergi ke ladang naik bersikal. Bukan jalan cantik, tuan-tuan pun tahu tahun 76 tuan-tuan buka Velcro ni, mana ada jalan cantik. Orang lain naik bersikal. Ayah tiri saya pergi kebun naik bersikal, biasa lagi. Rupanya ada yang berjalan kaki tuan-tuan. Bawa beg, isi air teh, nasi lemak, jalan. Nama dia Mak Besi, arwah Mak Besi. Ni bukan tipu ni, nama Mak Besi. Meninggal orang kampung saya. Macam mana lekat nama Mak Besi, Ustaz? Dia naik Land Rover Felda, terjatuh. Kaki tersangkut, kepala duduk berjalan bawah. Tak jadi apa, tu orang panggil dia Mak Besi. Lagi tuan-tuan, dia naik bersikal tak pandai, dia naik motosikal tak pandai, dia berjalan kaki pergi buat kerja ladang. Petang baru sampai di rumah. Tapi mereka ni jenis mensyukuri nikmat. Kita hari ni ada kereta tak bersyukur. Ada motor tak bersyukur. Ada bersikal tak bersyukur. Macam mana Tuhan nak tambahkan nikmat pada kita? La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sebab tuan-tuan, kita diajak. Apa yang Allah bagi dan apa yang Allah tak bagi itu terbaik. Allah tak bagi saya sihat. Tetapi kerana saya sakit selalulah orang ingat Ustaz Kazim. Kerana saya sakit selalulah Allah Ta'ala bagi saya ni keluar dalam televisyen sampai sekarang tuan-tuan. Sekejap boleh keluar, sekejap tak boleh keluar, sekejap boleh keluar, sekejap tak boleh keluar. Ada yang tak apa salah saya tak tahu. Baru ni ada negeri yang tak bagi saya ceramah. Pasal saya duk pegang, pakai baju calon pula. Padahal saya tak tanding apa. Tak bagi sudah. Hidup saya simple tuan-tuan. Orang panggil saya datang. Orang tak panggil saya duduk di rumah. Tuan-tuan tak panggil saya tak datang. Tuan-tuan panggil, saya datang. Simple hidup kita. Apa yang susah hati? Ustaz, kenapa tak datang tempat kami? Habis tu kau orang tak panggil. Takkan aku nak pegang mikrofon seorang di sini? Tu gila nama dia. Orang lala tengok apa dia tu gila apa? Orang panggil saya datang. Tak panggil saya duduk rumah. Prinsip senang. Orang datang panggil kita datang. Orang tak datang tak jemput tak datang. Berapa bayaran Ustaz Kazim? Terpulang. Tak ada tetap bayaran. Nak bagi, tak bagi, sudah. Tak bagi, habis ceramah, balik. Bagi, ambil. Bagi tak cukup, kalau jemput lagi, tak datang dah. Kenapa susah? Susah apa? Sakit, rehat, makan ubat. Sihat, mengajar. Syukur. Allah Ta'ala bagi pada kita. Umur sampai sekarang 46 tahun dah kita duduk sini. Kita boleh sambung silaturahim. Daripada pelbagai negeri, daripada pelbagai tempat, akhirnya kampung kita ni jadi kampung kita. Sampai sekarang kita boleh sambung silaturahim. Alhamdulillah, Allah nak bagi syurga pada kita. Sampai sekarang kita masih lagi boleh bernafas. Allah Ta'ala nak bagi pahala pada kita. Sampai sekarang kita masih lagi ada kederat. Allah Ta'ala nak bagi rezeki pada kita. Sampai sekarang ni tuan-tuan kita hidup di Velcro ni.
Allah bagi rezeki atas kesabaran dan kesusahan kita. Saya tak tahu tahun 76 tuan-tuan punya Felcra macam mana. Tapi saya boleh bagi tahu tahun 80 macam mana saya punya Felda. Air tak ada. Saya asal orang Batu Kurau, Taiping. Di Batu Kurau tahun 80, elektrik dah ada, air dah ada dalam rumah. Pindah masuk dalam Felda. Elektrik tak ada, air pun tak ada. Serupa sini. Sama. Saya naik kereta Morris Minor. Sewa. Morris Minor dia taksi yang besar panjang. Atas dia tilam tau. Bonet pula tak boleh tutup. Punya banyaknya beg. Ikat dengan tali. Dari Batu Kurau naik jalan datang ke Sungkai. Di Felda Bersaut Sungkai dekat Terolak. Ada orang yang bila sampai di Felda, dia tengok elektrik tak ada. Rumah pula satu bilik, kayu pun tak berketam. Ada yang tak bawa keluar kereta dia, tak bawa keluar barang dia, patah balik. Baliklah. Nak mampus ke apa, balik tuan-tuan. Saya tengok mak saya, arwah bapak tiri saya, arwah mak saya. Macam mana nak duduk ke? Ikut abah lah. Kami panggil dia abah. Mak saya panggil abah, ikut abah. Dah lah, mari duduk je lah. Padahal di kampung ada ya kebun getah boleh menoreh. Duduk je lah. Saya tukar awak keluar tilam. Hoi, naik atas tilam. Rumah pula atas bukit. Air tak ada, pipe tak ada, jamban pun tak ada tuan-tuan. Ada jamban, telaga belum korek. Kena korek pula baru malam-malam pelita, tak ada air hujan. Sabar. 10 ekar sawit ada. Rumah suku ekar. Siapa nak bagi? Sabar. Bapak tiri saya pernah dapat gaji sekupang. Dia bawa balik sekupang. Nak makan apa ni? 10 sen tuan-tuan. Masa tu kelapa sawit tengah turun. Gila-gila punya turun. Mai kelapa sawit tengah naik. Elektrik tak ada. Peti air sampai. Ni cerita betul ni. Elektrik tak ada. Peti air sampai. Pak Seva, buh baju je. Yang paling kaya masa tu Cina Sungkai. Cina elektrik kaya. Tiap hari berlori masuk. Macam mana nak dapat elektrik selepas 5 tahun baru pakai generator? Share beli generator yang besar tu. Baru menyala satu blok. Blok 4 peringkat 2 baru menyala. Tengah-tengah duk tengok cerita Piramli. Gelap pula dah. Sudah. Ni zaman kita dulu. Tuan-tuan pun rasa zaman tu. Payah sangat duk share enjin. Lalah pakai bateri. Bateri kereta pecah tu buat. Bateri tu pula bila nak habis, gambar jadi lembek kembang. Tuan-tuan ingat tak? Bawah ada hitam, atas ada hitam. Tak lama mampu lah bateri habis ni. Masa tu lah bateri habis nak raya tengok drama masa tu. Tengok gambar paling bagus waktu raya. Waktu tu bateri habis pula. Menatang sungguh. Menatang bunyi dia. Itu 30 tahun dulu. 40 tahun dulu. Berkat kita sabar. Hari ini Alhamdulillah. Rumah kita lengkap. Bukan setakat peti air. 2 peti air. Hak besar punya. Buka belah sini boleh. Buka belah sini boleh. Cucu hilang. Rupa dalam peti air. Nikmat Allah Ta'ala bagi. Dulu kalau jerang air, satu Velcro dengar. Kalau air tu masak, pit, lari dah tutup api. Sekarang dah pakai cowek. Cowai ada, cuku ada, malah masak semua dah ada lah.
Apa lagi nak nikmat Allah Ta'ala bagi? Yang kita kena buat ialah syukur. Saya bila balik Felda bersaut, rumah banglo. Tengok peneroka, banglo. Anak-anak kalau balik raya sekali, 8 kereta. 8 kereta bersusun. Subhanallah, alhamdulillah. Anak 6, kereta 8. Sebab seorang nikah 2, bawa kereta 2. Ekstra kereta sampai pula. Nikmatnya Tuhan bagi, tuan-tuan. Hari ini, semua kita dah buat haji dah. Kalau tak pergi haji pun buat umrah dah. Hajah-hajah pun hari ni ramai dah pergi haji dah. Kita mula-mula tengok Baitullah tu, menangis kita. Tengok Kaabah tu menangis. Tak tahu kalau tuan-tuan tengok Kaabah gelak. Sampai-sampai Masjidil Haram tengok Kaabah. Oh, kita tengok dah dia apa. Ada orang macam tu, tuan-tuan. Jadi gila. Tahu apa benda dia buat tau. Sampai-sampai tengok Kaabah. Kenapa bang? Tengok dalam TV besar. Habis tu, tengok depan-depan kecil. Oh, yang ni kena bawa balik. Bawa balik hotel, jampi serapa, marang kerapun, marang skeper. Bro. Kena jampi, tuan-tuan. Minum air zam-zam, pergi sembahyang tobat, baru masuk balik. Akak-akak abang-abang ni, pergi Mekah hari tu, menangis. Tengok Kaabah tu, ya Allah. Ya Allah, abang, ya Allah. Abang. Padahal lelaki dia ke depan. Abang mana pula ni, tuan-tuan. Pak siapa menangis? Pak saya tak sangka boleh pergi. Duk teringat balik tahun 76. Tahun 77, aku masuk jadi peneroka. Aku tak sangka. Tahun 99, aku buat haji. Aku tak sangka, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Apa lagi nikmat yang paling besar kalau bukan beribadat kepada Allah? Motor besar nikmat. Kereta besar nikmat. Anak-anak berjaya besar nikmat. Tapi nikmat yang paling besar ialah nikmat buat ibadat kepada Allah. Nikmat dapat menunaikan perintah Allah. Itulah nikmat. Syukur. Allah Ta'ala bagi pada kita, tuan-tuan. Ni saya ceramah ni. Daripada 9, 10. Sekarang 10, 25. Saya dah ceramah hampir sejam setengah. Terasa ada Kak Nak? Tak, memang tak terasa. Bukan Kak Nak cakap. Yang terasa saya. Tuan-tuan nak rasa apa? Duk gelap dah awal. Tak terasa langsung lah. Nak terasa kejadian apa? Tak terasa saya. Dia nak balik Johor ni Ipoh tu. Allah, tuan-tuan. Bersyukur Allah Ta'ala bagi. 10.30 ni, saya pergi ceramah di negara Arab, tak boleh macam ni. Tak boleh. Tak boleh. Dia bukan bagi buat ceramah macam ni. Nak pergi mari, boleh. Polis mari. 2-3 kereta mai. Roh. Dia halau kita. Roh! Tinggal jasad kita. Balik tuan. Tapi kita boleh buat ceramah. Syukur. Ilmu kita dapat. Di Negeri Sembilan ni, ada berapa ratus masjid, YB? Banyak. Surau banyak. Di Malaysia ni ada 6,800 masjid. Surau 18,000. Agak-agak malam ni, 6,800 buah masjid. Agak-agak berapa banyak yang semalam ni buat kuliah maghrib? Berapa ribu buah? Tak tahu. Belum masuk surau. Koman-koman malam ni saja, tuan-tuan, 10,000 kuliah ilmu diadakan di seluruh Malaysia. Serentak kuliah maghrib. Mana ada dalam dunia, tuan-tuan, macam itu? Malaysia. Besok kuliah duha, lusa ceramah perdana, minggu depan ceramah sambut Ramadan. Baru lepas Maulud Nabi akan datang ceramah Aidilfitri.
Agak-agak tuan-tuan, berapa ribu dalam satu malam orang belajar. Beratus-ratus ribu orang duduk dalam masjid. Bersyukur ya Allah, Engkau bagi kami duduk di Malaysia, kami dapat majlis ilmu. Saya jalan merata tuan-tuan. Syukur pada Allah saya ceramah bukan setakat di Malaysia. Saya ceramah sampai ke Jepun. Saya ceramah di China, di Australia, di Mesir, di Arab, Saudi, Jordan, Syria, Thailand, Singapura, Brunei, Indonesia. Saya pergi ceramah. Ada waktu saya ceramah tuan-tuan, polis datang halau. Tak boleh. Walaupun dalam premis sendiri. Sekali saya ceramah dekat konsulat di Jeddah. Yang tu dia pun tak kacau. Sebab kita buat dalam compound. Compound macam laman. Ini bangunan konsulat, kita buat ceramah di sini. Oh, susah kan. Bersyukur. Dalam TV ada ceramah. Dalam radio ada ceramah. Alhamdulillah. Cuma kita ni nak dengan tak nak saja. Abang-abang yang datang malam ni, rambut abang kok suka abang. Fashion macam mana? Saya mula-mula tegur ni, pendekar harimau berantai ni. Ni rambut. Awal-awal saya tegur dia. Segaknya rambut. Syukur. Kita duduk di Malaysia. Ada sebuah negara, tuan-tuan, rambut dia hanya 10 fashion saja. Botak tepi, tinggi tengah. Mesti tiru rambut presiden dia. Belah tepi. Tak boleh buat macam jenis abang ni. Abang kalau rambut macam ni masuk penjara. Sampai rambut pun negara dia pun kontrol. Saya tak mau sebut negara tu. Tuan-tuan faham sendiri. Mereka tak ada Facebook macam kita. Di negara dia orang cuma ada 3 channel TV. Hang tengoklah 3, nak termuntah ke apa, hang tengok. Tak boleh. Orang perempuan tak boleh pakai pakaian-pakaian ni. Kena pakai skirt, pakai stokin. Laki-laki tak boleh pakai seluar jin. Ui, undang-undang apalah teruk sangat. Tak boleh berjalan luar negara. Nak berjalan kena minta kelulusan khas. Negara mereka tak ada demokrasi. Negara mereka tak ada keamanan. Miskin, kebuluran. Kita duduk di Malaysia, alhamdulillah. Syukur pada Allah. Rakyat mereka, orang perempuan kena kerja untuk kerajaan 9 tahun. 7 sampai 9 tahun. Orang laki-laki kena kerja dengan negara 10 tahun, tak ada gaji. Lepas tu baru boleh menikah. Kita duduk di Malaysia ni alhamdulillah. Sebab tu tuan-tuan, pertahankan keamanan. Jaga kasih sayang. Dan siapakah yang memberikan rezeki ni kepada kita semua? Jawapannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah Allah. Jagalah Allah. Kita sekarang ada pendapatan. Terima kasih pada Felkra. Jemput kita, letak kita di Felkra kawasan Lakai ni. Terima kasih Felkra. Terima kasih pada pegawai-pegawai yang bimbing kita. Syukur pada Allah. Satu bab. Terima kasih pada kerajaan ke apakah yang jaga kita. Terima kasih. Yang paling penting dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah dah bagi rezeki, bayar zakat. Allah tambah lagi. Ada orang yang bawa duit, pergi pejabat agama, bahagian zakat, minta tolong kira kejap. Berapa zakat makcik? Dia pun kira pumpang kira makcik tak layak bayar zakat. Alhamdulillah. Ya Allah, buruknya perangai. Ada ke sebut Alhamdulillah tak bayar zakat? Nombor 2, jom kita sedekah. Allah tambahkan lagi. Nombor 3, jom kita banyakkan ibadat. Allah tambahkan lagi rezeki kita. Jom kita buat tuan-tuan sembahyang subuh berjamaah. Bawa segala anak, bawa segala isteri kita pergi sembahyang subuh berjamaah. Hidupkan surau kita, masjid kita. Allah tambahkan rezeki kita. Yang keempatnya, jaga silaturahim. Jangan berpecah belah, jangan bergaduh. Pilihan raya dah habis, tutup buku. Kita bangunkan kawasan kita. Kita jaga negeri kita. Jaga Felkra kita.
supaya aman, makmur, dan Allah tambahkan kebaikan pada kita. Dan yang kelimanya, jagalah hati kita. Jangan sombong, jangan riak. Benda-benda ni sekejap ya. Allah Ta'ala boleh tarik macam-macam. Dulu tuan-tuan, muka saya ni flawless. Masuk TV siang malam. Allah tarik sekejap. Kena cahaya, luka. Kena cahaya matahari, luka. Berdarah. Berapa lama saya tak boleh ceramah, kena pakai topi, kena pakai topeng. Tak boleh kena cahaya. Bayangkan. Allah Ta'ala nak tarik saatnya. Jadi ingat-ingatlah, bersyukurlah banyak-banyak kepada Allah. Mudah-mudahan Allah merahmati kita. Saya dah ceramah 32 tahun dan inilah kali pertama saya sampai ke sini. Kalau tuan-tuan nak jemput saya lagi, tunggulah 32 tahun dari sekarang. InsyaAllah kita jumpa lagi nak. Terima kasih Tuan Pengurus, terima kasih pada yang berhormat, terima kasih kepada semua yang datang. Saya minta maaf jika terkasar bahasa, saya tak nak makan, saya tak nak apa-apa, tak nak apa, saya nak balik jauh. Besok kelas saya pukul 9 pagi. Dan besok petang, jam 4 petang saya diceras. Patah balik ke cerah pula. Pukul 4 petang besok saya diceras buat dubbing filem. Kan saya berlakon filem, jadi hero. Besok proses memasukkan suara saya dalam filem. Jadi kalau filem ni keluar, tolong tengok ya. Tajuk dia Zim-Zim ala Kazim. Bunyi macam lawak, tapi cerita dia, cerita seram. Cerita tentang hidup saya. Bagaimana saya ceramah, bagaimana saya kena santau, saya kena pukul dan sebagainya. Dah buat dah, cuma nak masukkan suara saja. Dubbing. Besok petang. Habis malam. Balik ke Ipoh. Habis di Ipoh malam pagi tu, saya naik kapal terbang ke 12.30 ke Langkawi pula. Hari Khamis malam Jumaat ada forum perdana di Langkawi. Habis forum perdana hari Jumaat, saya ada ceramah dekat Aman Jaya Mall. IKS, Industri Kecil dan Sederhana di Sungai Petani, Kedah. Balik ke Ipoh hari Sabtu pukul 9 pagi, ada 19 buah bas yang melawat sekolah saya pada hari Sabtu ni. Sekolah saya ni tuan-tuan, tiap-tiap minggu saya terima pelawat. Setiap minggu dalam 20 bas. 19 buah bas yang datang. Bukan bas tu yang datang, dengan orang-orang sekali lah. Ingat tuan-tuan faham, bas yang datang pula. Tu tak cerdik nama dia. Jadi tuan-tuan, begitulah hidup saya. InsyaAllah kita jumpa lagi. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.